This call is now being recorded. This call. Boleh dengar tak? Tak dengar? Radio. Boleh Okey. Boleh Okey, insyaAllah. Nampak slide saya? Slide. Okey, insyaAllah ya. Malam ni kita akan sambung perbincangan. Malam ni saya pakai handphone je. Tak boleh nak pakai laptop, dia jadi lain skrin dia hari ni. Okey, saya akan sambung perbincangan berkaitan dengan syariah ya.
Okey, minggu lepas kita telah bincang berkaitan dengan syariah ya, sebagai suatu peraturan atau hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quranul Karim. Dan apabila kita sebut syariah ni, dia merupakan sesuatu yang luas ya, bukan apa yang dipahami oleh sesetengah orang sahaja ya. Apabila sebut syariah, dia hanya merangkumi ibadah seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya saja, tetapi syariah merupakan suatu peraturan hidup yang lengkap, yang sempurna, yang meliputi semua kehidupan kita. Dan saya pun dah sebut minggu lepas, pembahagian syariah nak menggambarkan betapa sempurnanya Islam itu yang menjadi din, menjadi sistem hidup yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Yang pertamanya iaitulah ibadah ya. Dan apabila kita sebut bahagian ibadah merupakan bahagian yang pertama ni, kita ibadah itu sendiri dibahagikan kepada dua bahagian, iaitulah ibadah umum dan juga ibadah khusus. Minggu lepas saya sebut ibadah lebih kepada ibadah khusus ya. Ibadah khusus ini seperti ibadah-ibadah seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Dan seterusnya pada malam ini kita akan pergi kepada yang kedua, yang merupakan bahagian daripada syariat Islam, iaitulah muamalat ya. Muamalat merupakan suatu sistem, suatu peraturan yang melibatkan kira bicara di kalangan manusia, sesama manusia, dan juga manusia dengan alam itu sendiri ya. Ianya meliputi, apabila kita sebut muamalat ini, biasanya sebenarnya muamalat itu merupakan sesuatu yang luas. Tapi perbincangan kita secara ringkas malam ini berkaitan dengan muamalat, iaitulah dalam bab keuangan ataupun sistem ekonomi Islam lah ya, yang meliputi seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercucuk tanam, berkongsi dan sebagainya. Dan ianya berasaskan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa halallahu al-bai' wa harrama riba ya. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seterusnya tak keluar. Ustaz nak saya share screen ya? Boleh. Tapi saya tak nampak pula Saya kena tutup lah Belum ada lagi Akil, ada dapat ke?
Tak dapat Okey, tak apa. Okey, selepas muamalat iaitulah munakahat, sistem perkahwinan dalam Islam. Jadi kalau kita lihat betapa dengar tak ni? Saya risau saya cakap seorang je ni. Dengar ya? Dengar Ustaz. Okey. Okey. Kalau kita lihat sistem perkahwinan dalam Islam ini, sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang dah ada sistem perkahwinan di zaman jahiliyah itu sendiri. Tetapi sistem perkahwinan tersebut merupakan satu sistem yang penuh dengan penindasan, kezaliman, khususnya kepada kaum wanita. Tetapi dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam, di mana dalam Islam itu telah menyempurnakan dalam kehidupan berkeluarga dengan adanya sistem ataupun peraturan ataupun hukum yang berkaitan dengan hal ehwal perkahwinan dan kekeluargaan. Kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya surah An-Nisa yang ketiga, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', ya. Maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu 2 atau 3 atau 4. Jika sekiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, hendaklah kamu kahwini seorang sahaja, ya. Walaupun ayat ini seringkali digunakan oleh setengah pihak, oleh golongan pejuang wanita khususnya, ya, yang tidak berasaskan kepada Islam ini, menjadikan itu sebagai suatu bentuk penindasan ataupun ketidakadilan terhadap kaum wanita. Dan dikata kenapa Islam ni memberi hak kepada lelaki berkahwin sampai kepada poligami sampai kepada 4 orang, ya. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum kedatangan Islam, ya, poligami yang berlaku bukan 4 orang, tetapi tidak ada hak. Tidak ada hak sampai berpuluh-puluh orang, beratus orang pun ada yang pernah wujud dalam sistem kekeluargaan pada masa itu. Ya. Tetapi dengan datangnya Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadkan bahawa perkahwinan yang dibenarkan oleh Islam 4 orang. Ya. Dan kalau kita lihat tak ada agama yang lain daripada Islam, melainkan Islam sahaja yang memberi kebenaran untuk berkahwin sampai kepada 4 orang. Ya. Setengah-setengah agama tidak memberi kebenaran, membawa makna dia boleh berkahwin. Ya. Dalam maksud mungkin perkahwinan itu tidak didaftarkan, yang didaftarkan seorang, tetapi untuk yang tak daftar tu boleh ramai umpamanya. Jadi ini juga merupakan satu bentuk penindasan. Ya. Jadi oleh yang demikian, kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kurniakan kepada kita dengan sistem perkahwinan, sistem munakahat yang begitu hebat sekali, ya. Dan kalau kita lihat, ya, bagaimana dalam konteks negara kita Malaysia ni, di antara undang-undang yang wujud, undang-undang Islam yang wujud adalah undang-undang perkahwinan. Walaupun ada mungkin itu bukanlah melambangkan kesempurnaan Islam, tetapi ia juga menggambarkan betapa dalam Islam ni ada sistem perkahwinan. Kalau lain daripada agama Islam, kalau kita lihat bagaimana perkahwinan mereka itu nak dikatakan berkahwin apabila didaftarkan. Dan pendaftaran perkahwinan itu tak kalau tak silap saya, ianya maknanya pejabat pendaftaran perkahwinan itu mendaftarkan perkahwinan selain daripada Islam ni, maknanya
setiap agama tu boleh didaftarkan di pejabat pendaftaran perkahwinan, ya. Berbeza dengan Islam. Islam ni maknanya mesti ada mahkamah syariah, mesti ada pejabat agama dan sebagainya. Walaupun benda ni tak wujud pada zaman Nabi SAW, tetapi kewujudan institusi tersebut untuk memberi kemudahan kepada umat Islam sebenarnya. Tetapi oleh kerana sebahagian umat Islam yang tidak memahami, yang tidak mempelajari sistem tersebut, seringkali mereka melihat peraturan ini sesuatu yang memberi memberi tidak adil kepada mereka. Sebenarnya kalau kita belajar, kita faham, insya-Allah semuanya akan mendapat hak masing-masing kalau ianya mengikut apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, jelas ya? Walau bagaimanapun kita lihat kalau kita lihat bagaimana Islam ni dalam perkahwinan ini ada rukun-rukun, ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita pelajari lah, ya, terutamanya kepada mereka yang belum berumah tangga, insya-Allah. Seterusnya bahagian yang penting juga dalam sistem muamalat iaitulah undang-undang jenayah, ya, ataupun bab jenayah. Setiap perbuatan atau tindakan yang ditegah oleh syarak, sama ada mengenai harta atau jiwa atau tubuh badan atau meninggalkan sesuatu yang disuruh oleh syarak seperti meninggalkan kewajipan sembahyang, itu juga merupakan jenayah. Maknanya dalam Islam ni lengkap sempurnanya Islam ini bukan satu sistem hidup yang mengatur kehidupan kita nak beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat saja, tetapi di sana ada undang-undang jenayah, ya. Adanya undang-undang jenayah, ya, berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, ya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dalam ayat ini jelas, secara jelas bahawa dalam Islam adanya undang-undang jenayah. Dan undang-undang yang kita sebut, yang kita baca, ayat yang kita baca tadi, iaitulah undang-undang yang berkaitan dengan pencuri. Ya. Pencuri merupakan atau jenayah mencuri ini merupakan jenayah yang termasuk dalam undang-undang yang disebut sebagai undang-undang hudud. Ya. Merupakan suatu isu yang sering kali dibincangkan dalam masyarakat dan sering kali dijadikan isu untuk menakutkan orang, ya. Sebenarnya kalau kita lihat undang-undang jenayah yang ada kat negara kita ini terlalu banyak, ya, tetapi yang ada dalam Islam yang secara qat'inya dalam Islam tak banyak sangat, ya. Di antaranya undang-undang jenayah dalam Islam iaitulah undang-undang hukuman hudud. Kalau hukuman hudud itu ada di antaranya hukuman murtad, hukuman mencuri, hukuman zina, hukuman minum arak, hukuman apa lagi? Itu saja, ya. Jadi yang lain-lain tu itu adalah hukum ta'zir, ya, yang diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pihak pemerintah untuk menggubal. Tetapi dalam perkara-perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara qat'i, secara jelas dalam Al-Quran, perkara ini tidak boleh dipinda, tidak boleh diubah. Di antaranya ayat yang saya sebut tadi dalam surah Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai suatu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Tapi dalam isu ini juga seringkali dikatakan undang-undang ini sebagai satu bentuk
kezaliman, penindasan dan sebagainya. Sebenarnya isu tomahan-tomahan tersebut adalah terlahir ataupun terluah apabila dia tidak mengkaji secara mendalam akan hukuman tersebut. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya proses untuk melaksanakan hukuman had bagi jenayah mencuri ini bukanlah suatu benda yang mudah. Satu benda yang terlalu payah. Ya. Sebab itulah ya, di zaman Malik Abdul Aziz, pemerintah Saudi tahun 70-an, ya, dalam tempoh 20 tahun tak silap saya, ya, tak sampai 20 tangan yang dipotong. Ya. Dalam tempoh 20 tahun tak sampai 20 tangan yang dipotong kerana berlakunya jenayah mencuri tak sampai. Ya. Tetapi dalam masa yang sama di negara barat bukan tempoh 20 tahun. Dalam tempoh 24 jam bukan tangan yang dipotong tetapi nyawa yang melayang. Jenayah pembunuhan dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita pergi, sesiapa yang pernah menunaikan fardu haji ke ataupun pergi umrah, kalau kita tengok di sekitar Masjidil Haram, di sekitar masjid di Madinah umpamanya, apabila waktu solat, ya, ini benda yang kita tengok sendiri, ya, apabila maksud waktu solat, yang jual tepi-tepi jalan tu, apabila maksud saya azan, dia bungkus dengan kain selimut macam tu saja. Ya, orang tak berani nak mencuri. Kerana apa? Kerana nakalam minallah, ada pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi apabila ianya tidak diimplementasikan, maka dengan cara yang betul, maka jenayah bukan sahaja mencuri, bunuh pun berlaku. Ya, beberapa minggu lepas kita dengar bagaimana nak mencuri, rompak rumah, pecah rumah, ya, sampai sanggup bunuh dan sebagainya. Bukan minggu lepas, hari-hari ada kan sekarang ni. Jadi menggambarkan kepada kita betapa tenatnya suasana hari ini apabila kita tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan proses nak melaksanakan hukuman ni banyak syarat-syarat dia. Ya, kalau kita nak detail kena buku-buku berkaitan dengan jenayah syariah Islam lah, undang-undang hudud, ya. Cumanya saya dapat nyatakan secara ringkasnya, orang yang mencuri itu mestilah dalam keadaan dia bukan orang yang terdesak. Ya. Kalau orang tu mencuri kerana terdesak, kerana lapar sungguh-sungguh umpamanya, tidak boleh dikenakan hukuman had. Ya. Pernah di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila seorang majikan bawa seorang pencuri, seorang pekerjanya yang dituduh sebagai mencuri, ya, apabila dibicarakan, rupa-rupanya si pencuri itu mencuri harta majikan kerana majikan bagi gaji yang tak cukup. Sayyidina Umar menyatakan, sekali lagi kamu datang kepada aku bawa kes ini, bukan tangan dia aku kerat, tangan kamu yang aku kerat. Ya, nak menggambarkan kepada kita orang yang bukan mudah nak mengenakan hukuman had. Begitu juga dengan nilaian barang yang dicuri. Ya. Orang kata bahayalah kalau dilaksanakan hukuman hudud ni, kalau dilaksanakan hukuman hudud ni banyak orang kena potong tangan sebab curi telur ayam pun kena kerat tangan. Ya. Curi handphone buruk-buruk pun kena kerat tangan. Tak semudah itu. Ya. Dia kena ada nilaiannya. Berapa nisab dia. Berapa hak yang sepatutnya boleh nak dikenakan hukuman had. Ya. Dan perkara itu akan diputuskan oleh pihak pemerintah. Ya. Begitu juga dengan barang. Kalau barang yang dicuri itu barang yang terdedah. Ya. Kita tinggal handphone atas meja, secara yang terdedah yang memberi ruang kepada orang untuk mengambilnya, dan benda itu dicuri, orang yang mencuri itu tidak boleh dikenakan hukuman had sebab dia tidak jaga. Ya. Jadi banyak syarat-syarat untuk menentukan hakim ini mengenakan hukuman had kepada jenayah mencuri. Begitulah juga dengan jenayah-jenayah yang lain. Ya. Dan di antara etika dalam kehakiman dan Islam ini, seorang hakim itu dia kena cari ruang untuk dia membebaskan. Ya. Bukan dia nak bebaskan tu kalau ada sahaja perkara-perkara yang gharar, yang kelabu, yang tak jelas, ya, maka tidak boleh dikenakan hukuman had. Maknanya bukan dilepaskan tetapi dikenakan ta'zir. Ya, dikenakan hukuman denda, duit dan seumpamanya. Jadi benda-benda seumpama ini kita akan dapat lihat keelokannya, kehebatannya apabila diimplementasikan.
Tapi kalau saya duk cerita, kita dengar orang cerita elok tapi kita tak pernah lihat, maka sudah agak sukar untuk kita memahaminya. Walau bagaimanapun kita kena yakin bahawa peraturan ini sebenarnya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat. Yang buat peraturan ini ialah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala lah yang maha bijaksana. Allah Taala tahu apa yang sepatutnya dikenakan kepada manusia. Ya. Jadi dalam perkara-perkara yang dan sebenarnya hukuman sariqah ini, jenayah mencuri ini sebenarnya bukan suatu benda yang baru. Bukan bermula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya jenayah hudud ni, tak. Dalam kitab Taurat, tak silap saya, memang hukuman-hukuman ini telah wujud pada yang ditaklifkan kepada orang-orang ahli kitab, tetapi oleh kerana penyelewengan yang berlaku, maka mereka ubah sistem peraturan tersebut. Sebab itulah umpamanya kalau kita lihat riba Yahudi haram, kan? Yahudi haram, tetapi haram di kalangan mereka, kepada luar daripada orang Yahudi, maka ianya dihalalkan. Itu di antara contoh-contoh bagaimana mereka mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini kita tak boleh nak ubah. Benda hukuman ini kita tak boleh nak ubah. Tak melaksanakan kita berdosa. Kalau orang yang ada keupayaan untuk melaksanakan tak melaksanakan, dia berdosa. Tetapi kalau menafikan ataupun dia berantikad hukuman ini ketinggalan zaman dan sebagainya, maka itu boleh membawa kepada rosaknya akidah. Kerana apa? Kerana kalaulah dia menganggap peraturan ini dah ketinggalan zaman, dah jumud, maka seolah-olah dia menganggap bahawa Allah Ta'ala hanya tahu pada zaman Nabi sahaja, tapi zaman sekarang tak tahu. Itu implikasi terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah perbincangan kita ini, kita dapat lihat betapa akidah, syariah dan akhlak itu dia berkaitan. Dia tidak boleh dilaksanakan secara juz'i. Akidah kita buat akidah sajalah, syariah tak boleh. Dia berkait. Sebab ianya bersumberkan daripada asas beriman kepada rukun-rukun iman. Okey, seterusnya okey, ada soalan setakat ni? Tu dah ada orang share. Boleh buka seterusnya, slide yang seterusnya. Tak ada. Okey, selain daripada jenayah, politik ataupun siasat juga merupakan sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam ni dia bukan melibatkan bab ekonomi yang kita bincang tadi saja, bukan bab jenayah saja, tetapi politik pun sebahagian daripada ajaran Islam. Bahkan politik ini adalah satu perkara yang amat penting. Cuma oleh kerana melihat kepada sistem politik pada hari ini dan amalan politik pada hari ini menyebabkan orang menganggap politik itu kotor. Yang kotor itu ialah sistem ataupun politik yang tidak berasaskan kepada Islam. Politik Islam tetap murni. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Apabila kita sebut politik, dalam bahasa Arabnya disebut dengan siasah. Dalam perkataan siasah itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kanat Banu Israil tasusu. Adalah Bani Israel, pemimpin siasahnya ialah para Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dia bukan sebagai seorang imam sahaja, tetapi dia juga merupakan seorang politik sebagai ketua Madinah, ketua negara, panglima perang, seorang pentadbir, seorang ahli politik yang cekap. Jadi maknanya politik ini merupakan sebahagian daripada ajaran Islam. Jadi kita tidak boleh
nak mengenepikan politik. Orang menganggap politik tak ada kena-mengena dengan Islam adalah suatu pandangan yang berasaskan kepada fahaman sekularisme. Ya. Dengan fahaman sekularisme inilah yang telah melemahkan umat Islam. Ya. Apabila di antara faktor kejatuhan khilafah yang terakhir, Khalifah Uthmaniyah pada tahun 1974, apabila faham sekularisme ini yang dipelopori oleh Mustafa Kamal Atatürk telah menjadi ideologi yang diperjuangkan sehingga runtuhnya sistem khilafah Uthmaniyah. Ya. Di antaranya fahaman tersebut mengajar bahawa politik suku, agama suku. Sedangkan politik itu sebahagian daripada Islam seperti mana yang disebut tadi. Ya. Bahkan apabila kita sebut politik, maka istilah-istilah yang berkaitan dengan politik itu banyak dalam Al-Quranul Karim. Ya. Selain daripada perkataan siasah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim perkataan syura, wa amruhum syura bainahum, dan diperintahkan kepada kamu bermesyuarat, yang merupakan suatu perkara penting dalam proses untuk kita mengurus negara, ya, bermesyuarat. Perkataan imam, perkataan khilafah, ya. Perkataan khilafah itu sendiri merupakan perkataan politik, ya. Dan tujuan kita diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, menjadi ahli politik sebenarnya. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menciptakan, nak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa dia khalifah? Apa dia khalifah? Bukan khalifah maju, mamak, ya. Khalifah diterjemahkan oleh seorang ulama, Syekh Al-Mawardi, iaitulah iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Dirikan agama, iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, dan uruskan agama dan uruskan dunia bihi, dengan agama. Maknanya dirikan agama dan uruskan dunia ini dengan agama, dengan peraturan agama. Apa dia peraturan agama? Di antaranya yang kita sebut tadilah, sistem muamalat, sistem munakahat, sistem jenayah mesti diimplementasikan. Ya. Jadi macam mana kita nak melaksanakannya? Ya? Kita tidak ada kemampuan. Ya. Bukan kita ni bukan hakim, kita ni bukan ahli politik, tapi kita kena laksana dalam mengikut kemampuan yang kita ada. Ya. Bagai yang tidak sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kan? Faham tak saya? Malam dalam kaedah usul fiqh, malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu perkara yang wajib, malaikat dengannya, maka dengannya itu wajib. Contohnya, kita tahu solat tu wajib. Solat 5 waktu tu wajib. Mengambil wuduk sunat. Mengambil wuduk tu sunat, kan? Betul tak? Wuduk tu sunat. Tapi apabila kita nak sembahyang tanpa wuduk, sah tak solat kita? Tak sah. Jadi mengambil wuduk menjadi wajib. Kan? Jadi begitu juga dengan sistem-sistem yang saya sebut tadi. Contohnya apabila kita sebut sistem muamalat, sistem keuangan. Tak ada sistem keuangan Islam. Maka kita berusaha untuk membina sistem keuangan Islam itu adalah satu benda yang wajib. Ya. Alhamdulillah, saya ingat tahun 90-an, awal 80-an, kita ada sistem perbankan Islam. Kan? Sebelum tu tak ada semuanya sistem bank konvensional. Walaupun ada kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi dia dah memberi peluang kepada kita pilihan. Apabila dah ada yang Islamik dengan konvensional, maka menjadi kewajipan kita berurus niaga dengan yang Islami. Itu ikhtiar kita. Ya? Kalau kita ni sebagai seorang pendidik umpamanya, kan, kita dah tahu, walaupun kita dalam jurusan apa sahaja, tapi kita dah ada roh Islam, kita tahu cara-cara proses pendidikan Islam, maka kita implementkan proses pendidikan Islam itu adalah satu perkara yang wajib. Ya?
Begitu juga dengan peraturan-peraturan yang lain, ya. Peraturan hukum yang saya sebut tadi lah, contohnya kan. Selagi benda itu tidak sempurna, maka kewajipan melaksanakannya itu adalah tidak akan terputus. Kita kena berusaha. Ya, kita kena berusaha. Sama ada berjaya ataupun tidak, terpulanglah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai. Tapi kita tidak boleh berpeluk tubuh. Ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitulah aspek akhlak. Akhlak. Okey, akhlak, ya. Minggu lepas kita dah lihat, kita dah buat pembahagian Islam ini dibahagikan kepada aspek akidah, kepada aspek syariah dan akhlak, ya. Dan syariah ini insya-Allah kita akan detailkan lagi dalam perkara-perkara siasat, perkara ekonomi dan sebagainya dalam masa yang lain, insya-Allah. Cuma kita nak lihat pembahagian akhlak ni, bahagian yang ketiga. Akhlak mengikut Imam Al-Ghazali ialah suatu sifat yang tertanam dan sebati dalam jiwa seseorang hingga menghasilkan segala perbuatan dengan mudah spontan tanpa perlu pertimbangan fikiran. Sekiranya akhlak itu baik menurut pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah, maka baiklah. Sekiranya buruk mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka buruklah. Ya, itu dia akhlak Islam. Akhlak ni merupakan sesuatu yang dah sebati dengan jiwa kita, yang tak perlu difikirkan lagi. Ya? Nak buat ni betul ke tak? Dia secara spontan, dia lahir macam tu. Ya? Maknanya apabila seorang itu, contohnya apabila kita melaksanakan solat dengan sempurna, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, innas salata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah perkara yang fahsyak dan munkar, ya. Kalaulah melakukan solat itu dengan cara yang sempurna, maka seorang itu sebenarnya dia dapat mencegah perkara-perkara yang fahsyak, yang buruk dan perkara yang munkar, ya. Jadi itulah yang dikatakan akhlak. Maknanya dia tidak melaksanakan perkara-perkara yang fahsyak dan munkar, itu maknanya dia telah menzahirkan akhlak yang baik, ya. Dan akhlak ni dia lahir secara spontan, secara langsung macam tu, kerana telah sebati dengan hati, dengan jiwa mereka. Petunjuk ataupun hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia dah faham, ya. Contohnya apabila kita jumpa mak ayah kita cium tangan, kita bercakap bertutur dalam keadaan yang baik, ya, maka itu merupakan akhlak yang baik, ya. Kita jumpa orang tua yang lebih tua daripada kita bercakap dengan sopan, ya, maka itu adalah akhlak yang baik, ya. Dan akhlak ini dia berbeza dengan moral, ya. Berbeza dengan moral, ya. Akhlak ini dia berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Moral ni dia berasaskan kepada persekitaran, ya. Contohnya hari ini orang menganggap kalaulah seorang itu dia tak khianat ke orang, dia tak tuduh ke orang, ya. Dia je, ya. Cuma dia tak maki orang, dia tak tuduh orang, dia suka kepada orang, ya. Tapi dia pun suka sama jantina umpamanya, kan. Dia tak mau rosak orang, kan. Gay umpamanya, lelaki dengan lelaki, ya. Perempuan dengan perempuan, dia tak mau rosakkan orang. Jadi kadang-kadangnya dia bantu orang lain juga, kan. Dia bantu orang lain juga. Jadi adakah itu sesuatu yang diterima oleh Islam? Taklah, kan. Tak. Islam tidak melihat sesuatu itu berakhlak apabila ianya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi akhlak ni kita jangan fokus kepada tutur kata dengan sopan santun saja. Sebab itulah orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah dia akhlak Rasulullah? Aisyah kata khuluquhul Quran.
Akhlak Nabi itulah Al-Quran. Maknanya kalaulah seorang itu walaupun nampak baik tetapi dia menidakkan peraturan yang ada dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia tidak berakhlak yang sebenar-benarnya. Jadi itu kita dapat lihatlah konsep akhlak dalam Islam. Dah masuk ke? Belum? Okay, InsyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitulah maqasid syar'iyah. Ya. Maqasid syar'iyah. Tujuan syariat. Maqasid maknanya tujuan ataupun objektif syariat. Tadi kita dah sebut secara ringkas, ya. Adanya ibadah, ibadah khusus, ibadah umum, ya. Adanya muamalat, adanya munakahat, adanya jenayah, adanya siasah dan sebagainya. Maknanya seluruh kehidupan kita ini tidak boleh lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak menangani COVID pun kena ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kena kuarantin pun umpamanya, itu juga merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang suruh kuarantin itu sebenarnya yang masjid ditutup sebenarnya bukan mufti-mufti dia buat secara sembrono. Dia berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berasaskan kepada hujah-hujah yang syar'i, yang dari syarak, bukan sembarangan, ya. Kalau kita lihat, ya, dalam masalah kuarantin ini, sebenarnya dalam surah Al-Baqarah, saya dah lupa ayat mana, saya pun baru dengar bagaimana pernah Allah Subhanahu Wa Taala ni perkara yang berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan seorang rasul, seorang nabi kepada satu kelompok, satu kaum ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kelompok tersebut apabila ada wabak, jangan keluar daripada negeri mereka, ya. Tapi mereka keluar. Mereka keluar daripada negeri mereka kerana mereka takut mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan mereka dengan mematikan semuanya. Ulama menyatakan jumlahnya lebih kurang 70,000 orang. Dan selepas itu, generasi itu bangkit Nabi yang selepas daripada itu, lebih kurang dalam tempoh 300 tahun, ya. Maka kita dengar longan azan dulu lah, ya. InsyaAllah kita sambung sekejap lagi. Sikit lagi, ya, insyaAllah. Cerita yang tadi, yang bab wabak, ya.
Dan juga pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar yang disebut dengan wabak Ta'un Amwas. Ta'un Amwas yang mana juga kena ada kuarantin, ya. Dan ianya merupakan sesuatu yang berasaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang apabila berlakunya wabak, orang yang berada dalam satu negeri itu keluar dan juga tidak membenarkan orang luar masuk dalam negeri tersebut, ya. Jadi ini berlaku 1400 tahun yang telah lalu, ya. Jadi sebab itulah, ya, dan perkara ini dinyatakan oleh Ibnu Sina juga dan menjadi amalan, ya, yang mana oleh kerana kitab Al-Qanun fi Tib ini merupakan kitab yang telah diterjemahkan di negara-negara barat, yang mana Al-Qanun fi Tib ini menjadi sumber rujukan kepada fakulti perubatan suatu ketika dahulu di universiti-universiti di barat, juga telah mengambil pendekatan kuarantin tadi, ya. Jadi maknanya apa yang berlaku apabila ini telah diputuskan oleh institusi yang ada autoriti, maka kita kena bagi ruang kepada mereka berijtihad. Ijtihad mereka kita kenalah ikut, ya. Sama ada betul ataupun tak itu terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu, insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat satu persatu apakah yang dikatakan maqasid syar'iyyah, insya-Allah pada minggu hadapan. Mungkin ada apa-apa pandangan ataupun soalan nak ditanya. Ataupun dah solat belaka dah ni. Senyap ni. Ataupun tak dengar, saya tertutup. Okey kan? Okey, kalau tak ada, sekadar itu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.